أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi الله wabarakatuh. وبركاته. Okey, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni dengan izinnya dapat kita teruskan lagi insya-Allah kelas kita, iaitulah Asas Tajwid Al-Quran Al-Karim. Yang mana dalam kelas kita ini insya-Allah kita akan teruskan dengan gaya ataupun kaedah yang baru, iaitulah kita membaca Al-Quran, sebahagian potongan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan dari ayat itulah kita akan cuba mengeluarkan dan kita bermudzakarah, study satu persatu. Kita akan kenal hukum satu persatu dengan secara nak kata terperinci sangat tidaklah, cuma kita pergi dalam sikit lah. Kita pergi dalam sikit dengan kita membahaskan, dengan kita memahami bersama hukum-hukum tersebut. Seperti yang kelas-kelas sudah, saya kira mungkin ini kelas yang keempat mungkin. Kelas yang keempat dalam rakaman yang ke-88, minggu ke-88. Nak kena sebut nombor tu, bagi sokong, bagi semangat kepada diri dan masing-masing. 88 rakaman kita, masya-Allah, 88 minggu dah, alhamdulillah. Bukannya mudah Ada lagi 12 episod lagi, insya-Allah kita akan mencecah 100 kelas. Apapun ini kelas yang keempat kalau tak silap saya, dengan format baru ataupun kaedah baru. Dengan kita membaca sambungan. Malam ni kita berada di muka surat, kalau tak silap saya, muka surat 6. Muka surat 6 muka surat 7. Muka surat 7 malam ni. Jadi izinkan saya share terus lah sekejap lagi. Muka surat 7 ayat yang ke-38 kita akan mulakan insya-Allah. Jadi kita akan baca satu muka surat dan kita akan bincang awal muka surat yang teratas, ayat-ayatnya. Kita akan bincang satu persatu hukum tajwid. Dengan kaedah ini sebenarnya saya dapat feedback, masya-Allah, ada yang sangat-sangat berminat lah. Mungkin kalau cara dulu, cara lama kita hanya teori dan juga kita cuba kenal, kita cuba hurai satu persatu dalam buku-buku kitab yang kita baca tu. Lepas tu baru kita baca ayat, kita mencari hukum apa yang kita belajar, ikut teori, ikut kelas-kelas yang kita dah belajar tu. Cara tu sangat berkesan sebenarnya. Tapi bila kita tukar cara sekarang ni, kita terbalikkan. Daripada kita belajar hukum, kenal hukum, baru kita mencari, tidak, ini kita baca dulu baru kita cari hukum. Jadi terbalikkan. Jadi ada yang feedback katanya boleh cepat faham lah, boleh nampak lah, sebab dia akan tumpu terus kepada hukum yang kita sedang baca. Okey, tanpa melambatkan masa lagi, seperti biasa kita akan baca bersama muka surat yang saya akan paparkan. Muka surat apa tadi? Muka surat 7 ayat ke-38. Jadi saya mutekan semua dulu sementara dan kita akan unmute selepas kita baca sama-sama insya-Allah. InsyaAllah kita mulakan dengan suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما
إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah kita membaca bersama muka surat yang ke-7 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kita dah baca muka surat yang ke-7 bermula dari ayat 38 hingga 48, 10 ayat. Okey, alhamdulillah kita baca bersama dan seperti biasa kita akan mulakan dengan soalan.
Malam ni saya akan mulakan dengan soalan. Bagi yang nak musyarakah dan yang nak ambil bahagian, boleh unmute untuk menjawab soalan-soalan. Soalan pertama. Saya dah nampak minggu lepas macam menarik juga bila kita mulakan dengan soalan. Kita bagi peluang dulu kepada peserta dan para hadirin untuk buat semakan waktu kita baca bersama ni. Jadi bacaan saya kadang-kadang saya sengaja saya wakaf macam mana, saya berhenti macam mana, dan saya saya cari hukum-hukum yang agak menarik. Maksud menarik di sini yang perlu kita faham dan perlu kita halusi. Yang banyak berlaku, banyak ditegur, mungkin banyak kesilapan kita berlaku dalam bacaan kita. Jadi hukum-hukum tu yang saya pilih, saya ulang ke ataupun saya berwakaf ke ataupun saya terangkan dari segi bacaan, supaya para hadirin dapat perhatikan dan dapat kumpulkan hukum-hukum tu untuk kita bincang bersama. Jadi soalan saya, dalam muka surat yang ketujuh ini, dalam surah Al-Baqarah ini, masih lagi muka surat yang mudah. Masih lagi awal-awal Al-Quran yang kita istilahkan, mungkin ramai yang dah lancar. Kalau sebahagian kita mungkin ada yang hafal pun. Saya kenal beberapa orang yang dah hafal surah Al-Baqarah. Awal-awal lah. Awal-awal surah Al-Baqarah. Mungkin minatnya kepada surah ini sebab selalu baca mula dengan awal Baqarah sampai dah boleh hafal. Masya Allah. Dan Alhamdulillah ada kebahagiaan besar daripada kita dah lancar sangat. Jadi masih mudah lah. Tapi mudah, dia maksud mudah di sini mudah lancar. Belum tentu tajwid pas. Sebab kadang-kadang ayat lazim pun memang lancar hafal, lancar baca, tapi tajwid kadang-kadang ada juga yang tak sempurna. Ini pun sama juga muka surat ni. Kalau saya mulakan dengan soalan, apa yang menarik? Hukum-hukum yang ada, yang terdapat dalam muka surat daripada ayat yang ke-38 sampai 48 ni, hukum-hukum yang agak perlu kita bincang malam ini, hukum apa? Ataupun ayat yang mana, perkataan yang mana, tak semestinya ayat 38, mana-mana ayat yang kita dah baca malam ni lah. Okey, siapa boleh kongsikan ataupun boleh sebut hukum apa yang agak menarik untuk kita bincangkan dan kita bagi hukum dan kita terangkan secara satu persatu, insyaAllah. Okey, silakan. Bebas siapa-siapa nak jawab, silakan. Okey, Abah dah unmute. Yang lain boleh unmute. Siapa nak nak jawab ataupun nak bagi tahu hukum-hukum yang agak menarik yang kita baca tadi, menarik perhatian lah. Oh, kenapa wakaf macam ni? Kenapa hukumnya bunyi macam ni? Kenapa dia tekan dalam bacaan tadi, kita tekan panjang ke, pendek ke, dengun ke, ataupun apa-apalah hukum yang kita perlu sebut. Ke sama je? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Okey. Okey. Dari yang saya perhatikan cara Ustaz baca malam ini, Ustaz banyak potong ayat lah. Ustaz baca ayat pendek-pendek. Jadi yang saya rasa menarik untuk kita mendalami adalah cara kita wakaf dan ibtidak, Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Satu tajuk yang besar yang kita dah mula beberapa kelas sudah pun kita dah mula dengan wakaf dan ibtidak. Seperti mana kita mulakan kelas awal-awal kaedah yang kedua ni, yang baru ni, kita mulakan iaitulah al-waqf wal ibtidak. Ini antara hukum yang bila buka je mulut nak baca Quran, dah ada wakaf dan ibtidak. Kalau idgham, iqlab, izhar, selagi mana tak jumpa nun mati dengan hurufnya, selagi itulah tak ada hukum. Tapi wakaf dan ibtidak, buka je mulut bismillah, dah ada wakaf ibtidak. Sebab itu wakaf ibtidak sangat-sangat penting untuk kita halusi bersama. Jadi Hajar dah sebut betul. Jadi walaupun ayat nampak pendek-pendek, tapi saya cuba kerat-keratkan dan wakaf dan macam mana nak ibtidak balik, macam mana nak mulakan bacaan balik. Okey, Alhamdulillah. Ada lagi? Abah macam nak jawab tadi. Okey, Abah? Ustaz, ada 2-3 ayat yang Ustaz kerat, umpama dekat ai ada 2-3 ayat dekat situ. Ustaz sengaja wakaf di situ. Kat situ. Yai panjang kan?
Betul. Okey, itu menarik tu, sangat-sangat. Sebab ada 3 di sini saya sengaja. Itu betul. Istilah sengaja terkena pada saya tu. Memang saya sengaja sebab memang boleh sambung pun wa iyaya farhabun wa iyaya fattaqun, tapi kenapa saya berhenti? Itu ada tujuan tu sebab ada antara kita yang bila nampak ayat ini sama ada dia baca wa iyai pendek. Jadi ini kita akan bincang lepas ni insya-Allah bila jumpa nanti insya-Allah. Okey, itu yang kedua. Alhamdulillah. Ada lagi? Siapa nak sentuh lagi apa-apa bab yang menarik dalam bacaan kita tadi? Yang lain okey je? Semua okey Okey, kalau okey tak apa. Kita mulakanlah insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Marilah kita mulakan bahasan kita ataupun muzakarah kita dalam ayat-ayat yang kita baca. Terima kasih kepada yang share link YouTube kita untuk minggu lepas. Masya-Allah view kita alhamdulillah 100 lebih, tak pernah naik. Selalunya untuk grup-grup kita je sebab saya memang tak viral pun. Link YouTube tu, kelas YouTube kita yang ada 87 rakaman untuk tajwid saja tu, link tu memang saya public kan, maknanya siapa-siapa boleh tengok. Tapi link tu bila kita tak share dengan orang, orang tak tengok lah. Tapi tak apa, maslahatnya untuk siapa-siapa nak refer, nak tengok balik, memang ada kat YouTube tu insya-Allah, selagi mana YouTube tu boleh kita klik tengok insya-Allah, benda free je insya-Allah. Okey, kita mulakan malam ni. Qul nahbitu minha jami'a. Qul nahbitu minha jami'a. Okey, awal ayat pun dah mencabar sebenarnya. Satunya hadada. Nahbitu bagi orang yang dah berperang dengan ha pedas ni, jangan ini jadi pedas pula Qul nahbitu pula. Jadi kadang-kadang kita dah nak geram sangat dengan ha pedas beberapa minggu dah duk sebut ha pedas. Jadi kita pukul habis semua hadada pun pedaskan juga. Jadi yang ni nak kena hati-hati. Bitu ta tu tebal, minha jami'a. Okey, kalau perhatikan jami'a di sini, kalau kita waqaf di sini mad apa? Ma'iwad. Okey, ma'iwad. Okey, ma'iwad. Ma'iwad qadar bacaannya 2 harakat. Iwad di sini maknanya kita gantikan nun mati yang ada pada tanwin, kita gantikan dengan alif. Huruf mad. Alif maddiyah, maka kita dah tak baca an, kita baca kita tak baca da'an. Itu istilah iwad, ganti tu. Makna ganti di situlah. Sebab kalau nak huraikan kepada orang, nak tahu juga tu nama-nama, kenapa namanya iwad, apa yang iwadnya. Iwadnya bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ganti. Apa yang ganti di sini? Ganti di sini saya dah jawab siap-siap sebab saya nak tanya yang lain. Saya dah jawab siap-siap di sini. Yang berganti, yang bertukar di sini iaitulah daripada an adanya tanwin, ganti an tanwin tu, nun mati yang ada pada tanwin itu digantikan dengan huruf maddiyah, alif maddiyah. Jadi bacanya jami'a. Ini basic sangat-sangat. Jadi kalau siapa-siapa terlepas, dia akan baca jami'an. Tapi insya-Allah antara yang hadir ni dah semua okey alhamdulillah. Jami'a. Cuma yang perlu jaga-jaga sangat-sangat bila berhenti diwakaf di atas mad iwad, mad asli, nak kena jaga nafas, jangan terlepas lebih. Bila terlepas lebih, dia akan timbul, dia akan terlahirnya hadada. Jami'ah. Bila kita bernafas, dia akan jadi hadada. Itu yang kita selalu sebut supaya semua kita berhati-hati waktu kita membacanya insya-Allah. Okey, itu agak insya-Allah tak ada masalah. Kita teruskan dengan fa imma masih lagi perlu untuk saya sebut di sini mim musyaddadah, nun musyaddadah. Fa imma ya'tiyannakum, perlu saya sebut walaupun semua dah kenal wajibul gunnah. Minni perlu sangat-sangat sebut dan perlu diingatkan berkali-kali untuk diri kita dan semua, supaya bila je jumpa dalam Al-Quran mim musyaddadah, mim yang ada sabdu, nun musyaddadah, nun yang ada sabdu, maka ambillah peluang itu. Ambillah peluang itu untuk kita dengungkan bacaan kita dan kita lagukan bacaan kita. Kita hiasilah bacaan kita dengan gaya Al-Quran. Inilah peluangnya.
Bila banyaknya dengung ada dalam mushaf, dalam ayat yang kita baca, maka banyaklah peluang untuk kita nak melagukan bacaan kita, nak memperindahkan, nak mencantikkan, nak rasa macam best bacaan kita. Itu sebenarnya peluang. Cuba tengok saya cuba buat contoh lah. Antara keratan yang pertama, ini keratan pertama dia wakaf sini, dan keratan yang kedua yang banyak dengung ni, okey, kita berhenti sini je. Okey, jadi ada dua keratan. Kalau saya nak buat lagu, saya nak menggayakan bacaan saya, keratan yang kedua lebih berpeluang untuk saya boleh buat lagu-lagunya. Contohnya, Qulna bitu minha jami'a. قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا. Dah macam-macam gaya saya pusing, itu je dia keluar. Dia tak ada menarik sangat. Dia tak ada. Tapi kalau keratan yang kedua, fa imma ya'tiyannakum minni huda فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Pendek kan? Tapi dia boleh melagukan, kita nak lenggok ke mana, nak pergi ke mana pun dia boleh. Sebab apa? Dengung tu membantu untuk kita mencantikkan bacaan kita. Mencantikkan. Menjadikan bacaan kita lebih menarik dan lebih tersusun dengan hukum tajwidnya, indahnya didengar, seronok didengar. Itu saya kata rugi bagi mereka yang ada dalam ayat yang dibaca itu dengung, tetapi tak cukup 2 harakat. Sangat-sangat rugi. Maknanya peluang tu ada untuk kita memperbaiki, nak kita memperindahkan bacaan, tapi kita tak ambil peluang itu dengan baik, maka berlalunya dengung-dengung itu dengan mungkin kadar harakat yang kurang sempurna, lagi pula bacaan kita pun jadi macam straight je. Kan? Ada bacaan antara kita dia tak boleh lagi, dia tak mahir lagi untuk dia nak kawal dan dia nak kontrol naik turunnya lagu dia. Suara tinggi, suara rendah mungkin boleh je. Kita tinggikan pekik sikit, dia tinggi suara. Kita perlahan sikit, dia di suara dada kan, suara macam suara bass sikit. Itu tak ada masalah. Yang kita naknya kawal lagu tu, nak naik turun ke, nak lenggok-lenggok. Itu memang perlu suatu kemahiran yang Allah Subhanahu Taala akan anugerahkan kepada mereka yang berusaha. Ada ramai jugalah yang bercerita tak tahu nak buat macam mana lagi lah suara saya. Macam gitu juga daripada dulu sampai sekarang. Saya dah macam contohnya kan, saya dah tak tahu nak buat apa dah. Dah jumpa macam-macam orang untuk bantu, tapi begitu juga lagunya. Kalau bacanya straight je, tak tahu nak lenggok-lenggok. Ya, kalau kita tak buat sesuatu untuk suara kita, untuk kita nak cuba main dengan suara kita ni, memang dia tak akan berubah. Allah Subhanahu Wa Taala, saya selalu gunakan poin ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan makhluknya yang bernama insan, yang bernama Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam, yang bernama manusia ini, fi ahsani taqwim, dalam keadaan kejadian ciptaan yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Itu berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kepala di atas, tangan di tengah, kaki di bawah. Memang nak banding dengan makhluk lain, manusialah paling sempurna dan paling terbaiklah antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi termasuklah suara kita. Dan kita ni termasuk dalam al-insan. Tak dikecualikan. Dalam ramai-ramai kita semuanya, setiap pemberian anugerah Allah yang diciptakan kepada kita, yang dipinjamkan kepada kita, semua yang terbaik. Suara garau ke, suara halus ke, suara besar ke, suara kasar ke, suara lembut ke, semua terbaik.
Semua terbaik untuk diri kita. Cuma tinggal lagi bila Allah dah bagi suara kepada kita, kita macam mana nak gunakan suara tu kena dengan bacaan yang sesuai dengan suara tu. Ada orang suara besar, suara lagunya dia sesuai dengan lagu sekian-sekian lagu. Ada suara yang halus, ada suara yang kasar, ada suara yang garau, ada suara yang terang, ada suara yang perlahan. Semua dia ada lagu yang sesuai. Jadi tinggal lagi tugas kita usaha macam mana nak letakkan suara kita dengan lagu yang sesuai. Kadang-kadang ada juga lagu tak sesuai dengan suara, ada juga. Tapi kita nak kena ni lah, nak kena usaha. Kalau nak minta pandangan saya macam mana nak buat, bagi saya pun termasuk dengan antara orang yang tak pandai nak mengikut, nak meniru gaya. Spontan, ada setengah tu Allah Subhanahu Wa Taala jibilli, Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi dia punya kemahiran tu, dia dengar satu kali, dua kali, pop, dia terus boleh tiru. Kadang-kadang sebiji, dua biji sampai sama dengan suara yang dia tiru tu. Saya termasuk orang yang tak pandai. Kalau contohnya kalau macam qasidah ke nasyid ke apa ke, saya kena dengar banyak dulu baru saya boleh ikut lagu tu. Bukannya cepat, bukannya orang yang cepat lah. Tapi daripada awal lagi, bila saya tak pandai nak jaga suara, nak melagukan ni, jadi nasihat daripada ustaz-ustaz saya, gunakan pendengaran kita. Banyakkan mendengar dan ikut waktu mendengar. Kalau katalah kita dengar 10 kali, 20 kali, 50 kali, 100 kali benda yang sama, sambil-sambil tu kita ikut. Saya rasa tak ada orang yang tak pandai. Tak ada orang yang tak menjadi. Jadi terpulang soalan ini kepada masing-masing. Tanya diri sendiri, yang mana kita kata gaya kita tak berubah-ubah ni, pernah tak ada usaha macam tadi? Contohnya, kita dah dengar suara Imam Sudais ke, Imam Shuraim ke, Imam Ma'aqli ke, ataupun mana-mana imam yang kita suka. Pernah tak kita dengar berkali-kali, bukan 1, 2, 3 kali, berkali-kali, lebih daripada 10, 20, ayat yang sama, surah yang kita lancar, Fatihah ke, Al-Ikhlas ke, An-Nas ke, dengar berkali-kali, sambil tu kita ikut. Saya rasa kalau lebih daripada 20, 30 kali kita buat, sedikit sebanyak je dia akan terikut. Silap-silap nanti lepas pada tu kita tidur, dalam tidur pun kita dah baca lagi. Banyak boleh berlaku, dia terbawa dalam mimpi tu. Bangun-bangun esok pun boleh sambung lagi lagu tu. Itulah fitrah kita, bila kita asuh dan kita asah, dia akan jadi. Yang kita akan jadi, insya-Allah. Jadi masih tak terlambat lagi, haji-haji, haja-haja, qori-qoriah kita. Kalau nak ubah gaya, memang sangat-sangat digalakkanlah untuk kita. Bila kita ubah gaya bacaan, kita ada gaya-gaya bacaan, kita sendiri pun terasa seronok. Kita sendiri pun terasa macam terlayan dengan bacaan yang kita baca tu. Apatah lagi orang yang mendengar bacaan kita. Tapi kalau kita rasa kita sendiri pun tak sanggup nak dengar suara kita, macam mana orang lain nak dengar? Ya, insya-Allah. Al-Quran insya-Allah tak ada orang yang nak tolak mendengarnya. Cuma alangkah baiknya kalau ada gaya yang menarik, insya-Allah orang lagi seronok mendengar. Okey, jadi patah balik kepada kita punya dengung-dengung tadi, wajibul ghunnah tadi. Bila ada dalam ayat kita wajibul ghunnah, maka jangan kita kurangkan dengung. Ambillah dengung tu biar betul-betul. Jangan kita ambil mudah sebabkan dia wajibul ghunnah, tak apalah dia tak ada dengung tu, asal ada pun dah cukup. Tidak. Buat betul-betul supaya kita dapat dengung yang sempurna, dan waktu itulah kita akan rasa bacaan kita adanya tajwid dan adanya gaya, insya-Allah. Okey, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fa. Okey, ini agak hukum yang mudah, tapi kita dah bincang minggu lepas, cuma baik juga kita sebut balik. Okey, kalau saya tanya di sini hudan fa, yang belum jawab lagi boleh jawab tak? Ini hukum apa? Macam tak bagi Hajar Nurida jawab je. Sebab ni mudah kita bagi orang lain dulu. Ikhfa hakiki. Kita ada qari'ah kita pun dari jauh juga. Jawabnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki mudah kan? Ikhfa hakiki satunya
hurufnya banyak. Hurufnya ada 15. Dan setiap nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf yang 15 itu huruf ikhfa hakiki, maka hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Jangan sebut ikhfa halqi. Ada orang sebut ikhfa halqi, tak boleh. Ikhfa halqi tak boleh. Kalau izhar hakiki boleh. Izhar halqi boleh. Jadi izhar nun mati ataupun tanwin bertemu 6 huruf tu aghin kha'ahu, boleh kita sebut izhar halqi ataupun izhar hakiki. Kedua-dua nama boleh. Tapi ikhfa yang nun mati ataupun tanwin bertemu 15 huruf, satu jiza saddaka fathiq datadhin syadza, 15 huruf ni kita tak boleh namakan ikhfa halqi. Sebab huruf itu bukannya dari halqum. Huruf-huruf itu semuanya berbeza-beza. Keluarnya bukannya dari halqum. Cuma kita kena sebut ikhfa hakiki. Penting tak sebut ikhfa hakiki? Ya, penting. Tak boleh sebut ikhfa saja. Sebab kalau ikhfa saja, nanti ada ikhfa syafawi. Kan? Kena sebut ikhfa hakiki. Untuk nak membezakan antara syafawi ke hakiki. Okey. Okey, yang menariknya ikhfa hakiki di sini, maksud menariknya perlu kita berhati-hati. Cara kita nak dengung itu mesti nak kena ikhfa. Kalau minggu-minggu sudah kita dah sebut, idgham dia ada gayanya, dia ada caranya idgham memasukkan. Izhar dia nak kena jelaskan. Iqlab nak kena tukarkan. Ikhfa nak kena sembunyikan. Jadi saya nak ulang balik. Sembunyikan di sini cara ikhfa'nya. Jangan kita dengung dan kita pisahkan dengung ini daripada huruf fa. Contohnya kita dengung minni hudan fa. Hudan dah lebih daripada 2 harakat pun. Tapi dia tak pergi kepada fa. Dia tak tersembunyi ke dalam fa. Dia sampai sini je. Hudan fa. Baru masuk fa. Itu cara ikhfa yang salah. Cara kita sembunyi yang salah. Dia nak kena hudan fa. Dalam tempoh 2 harakat itu, kita dah sembunyikan sebahagian dengung 2 harakat itu ke dalam huruf fa. Maksud di sini, sambil kita dengung 2 harakat, gigi atas kita dah sentuh bibir mulut bawah. Sebab itulah tempat keluarnya huruf fa. Hudan fa. Dengung 2 harakat belum habis lagi, tapi gigi kita dah sentuh bibir mulut bawah. Fa tu. Hudan fa. Itu cara ikhfa. Dan begitulah untuk ikhfa yang lain. Contohnya di sini. Famanta. Famanta. Sama juga. Nun mati bertemu dengan ta. Ikhfa hakiki. Jangan kita dengung 2 harakat. Kita tak sampai ke huruf ta. Famanta. Famanta. Dia duduk kat hidung je. Dia tak pergi kepada makhraj ta. Makhraj ta, tepi lidah bahagian depan ini sentuh gigi atas. Ta. Famanta. Baru nak sebut ta salah. Itu cara ikhfa yang tak betul. Dia nak kena terus masuk. Famanta. Tak habis lagi 2 harakat. Gigi depan kita, lidah depan, bahagian depan tu dah sentuh gigi depan kita. Famanta. Itu kita kiaskan dan kita gunakan cara ini untuk semua hukum ikhfa hakiki. Nun mati ataupun tanwin bertemu 15 huruf ikhfa hakiki itu, maka berhentilah dengunglah cara itu supaya kita ikhfa betul-betul. Maksud ikhfa tu kita sembunyikan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf-huruf ikhfa. Itu artinya ikhfa. Okey. Terus kita ada faman tabi'a hudai. Okey, ini yang disengajakan berhenti di sini sebab ada soalan-soalan yang ditanyakan kepada saya macam mana nak berhenti di sini, macam mana nak wakaf di sini. Ini antara yang disengajakan tadi. Faman tabi'a hudai. Sebenarnya kalau dengar bacaan baru kita tahu. Oh, ini cara bacaannya dan hukumnya pun mungkin kita tahu terus. Tapi kalau tak didengarkan ataupun kita tak dengar dulu, kadang-kadang confuse. Lagi-lagi pada ayat yang ke-40 ni, wa iyai, dia tak berapa nak nampak huruf mad.
Ayat 41 pun sama. Wa iyai. Itu cara wakafnya. Cara wakafnya. Kalau saya tanya hukum, hukum apa di sini? Mat Arif Sukun, Ustaz. Hukumnya ma'arid lisukun. Haji-haji saya nampak macam ramai yang jawab tapi tak unmute. Jadi tak dengar suara. Okey. Ma'arid lisukun. Ma'arid sukun. Kenapa ma'arid sukun? Macam mana boleh jadi ma'arid lisukun? Pasal pertemuan apa bila kita berhenti tu kan Ustaz. Kita wakaf pada ya. Jadi sebelum tu ada huruf yang sukun juga. Hudai. Pertemuan dua sukun Ustaz. Pertemuan dua sukun. Ma'arid sukun ni bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun hukum lain. Tak apa dah mencuba tak apa. Dia ada penjelasan yang lebih tepat lah. Bertemu dua sukun tu boleh, tapi sebenarnya huruf mat, saya nak tanya balik, huruf mat berbaris mati tak? Sukun tak huruf mat? Huruf mat dia tak ada baris. Jadi maknanya tak ada dua sukun lah sini. Oh, okey. Hajah sendiri jawab pula tu. Huruf mat dia tak menerima baris. Maknanya bukan dua sukun lah. Dua sukun minggu lepas kita bincang. Dua sukun contohnya macam ni. Dua sukun macam anzalt. Kalau kita berhenti pada ayat yang ke-41. Wa aminu bima anzalt. Lt. Lam mati dengan ta mati. Ini dua sukun. Lt. Nak kena bunyikan dua-dua. Tapi di sini yang menjawab mad aris sukun. Kenapa mad aris sukun? Dia dia jawapan yang mudah aja. Dia jangan pergi jauh sangat. Soalan yang mudah-mudah. Dia tak ada macam kita sukunkan ya. Sebab kita sukunkan ya. Hudai. Okey, yang jawapan lain ada tak? Kita sukunkan ya, maka jadinya ma'rif sukun. Boleh terima. Ma'asli Ustaz. Ma'asli. Okey, kalau ma'asli hudai. Boleh berapa harakat ma'asli? 2 harakat 2. Okey. Kalau yang menjawab ma'rif sukun tadi boleh berapa harakat? 246. 246. Okey, yang ni agak-agak boleh tak lebih daripada 2? Hudai ataupun hudai. Yang mana? Yang mana satu ni? Boleh. Dan ada sukun mendatang Ustaz. Okey, ada huruf mad dan huruf ketiga sukun mendatang. Okey. Jadi maknanya boleh lebih daripada 2 harakat lah. Boleh 246. 246. Okey, cuba Hajar kalau yang 6 macam mana? Wa iyai. Susah juga. Wa iyai. Itu belum cukup lah 6. Tapi macam panjang tu dah boleh pergi dah tu. Dia kadang-kadang mad asli ni yang tak boleh lebih daripada 2 harakat. Bila kita paksa lebih dia macam kelakar sikit. Dia macam tak kena sikit. Kan? Contoh contohnya kita ambil apa? Ambil minha jami'a. Jadi kita yang dah biasa dengan cara mad yang selepas panjang tu dia nak kena ada hamzah ke, dia nak kena ada sukun ke. Jadi kita terasa macam pelik sikit. Tiba-tiba tak ada apa-apa, jami'a, tak ada hukum. Jadi macam pelik. Tapi yang ni hudai. Okey tak? Boleh? Okey. Ya. Kalau okey tak apalah. Jadi kita setujulah mad arid sukun. Okey. Jawapannya mad arid sukun bukannya mad asli sebab mad asli dia tak boleh ada sukun. Di sini disebab kita wakaf maka ya ni jadi sukun.
Bila jadi sukun ini dah tak boleh dah. Mat asli dah tak boleh dah. Dia tak original. Asli tu original kan. Dia tak ori dah. Dia dah bertukar jadi yang far'i pula. Jadi jawapan Hajar Marina tadi pun okey dah sebenarnya. Cuma kalau ditanya kenapa ini ma'arif sukun, terus kita bagi syarat-syarat ma'arif sukun. Sebab kan kita wakaf, bila wakaf berlakunya huruf tu sukun mendatang, atas ya ni bila kita wakaf ke atas ya ni bertukar jadi huruf sukun mendatang, itu arid lis sukun, maka cukup syarat ma'arid lis sukun, disebabkan sebelumnya ada ma'asli kan, ataupun disebabkan sebelumnya ada huruf mad, yang huruf mad itu sesuainya untuk ma'arid lis sukun, disebabkan kita wakaf ya tu jadinya huruf sukun mendatang, maka cukup syarat ma'arif sukun, jadilah ma'arif sukun. Bila jadilah ma'arif sukun, hukum dan cara bacaannya kita dapat pilih antara 3 wajah. 2, 4, 6. Ini dari segi kupasan lah. Kalau kita nak kupas dan kita nak syarahkan, kita kena sebut semua syarat-syaratnya, barulah lengkap. Barulah dari segi bacaan pula, kita pula baca dengan penuh yakin. Penuh yakin. Jadi tadi awal-awal tadi bila saya nak bacakan ayat-ayat ni, kalau saya minta siapa-siapa baca pun, mungkin antara kita ada yang macam ragu-ragu. Hudai, yang mana, nak panjang kat mana tu? So ada antara kita yang baca hudai wa iyai. Dia dah terlepas lajak tempat yang panjang tu. Dia dah tersalah panjang. Dia tersalah tarik tempat yang kepatutnya tarik tu, dia tak tarik. Dia pergi tarik tempat yang lain. Itu sebab kita tak jelas dari segi ma'arif sukun berlakunya di mana. Jadi untuk mad sebenarnya betul-betul huruf yang sebelum huruf mad itu yang kita perlu panjang. Macam sini yang menjadi huruf mad di sini alif ataupun ialah alif maddiyah. Yang panjangnya da ialah huruf da. Hudai. Baru masuknya ya mati. Ya mati itu tak ada harakat pun. Tak ada apa-apa harakat sebab dia mati. Dia tak ada sabdu dan dia tak ada mad. Jadi panjangnya pada huruf yang sebelumnya huruf mad. Macam di sini ayat 40 dengan ayat 41 wa iyai, yang panjangnya ya pertama. Wa iyai. Wa iyai. Yang ya kedua tu sekadar matikan je. Wa iyai. Dah. Itulah ma'aridus sukun. Ma'aridus sukun dia berlaku bila-bila masa sahaja. Syaratnya kita wakaf. Tak semestinya hujung ayat sahaja. Jadi selalunya kita akan tunggu hujung ayat baru kita nak cari ini ma'arid sukun ke mat lain. Selalunya macam itulah. Tapi bila kita wakaf di tengah-tengah ayat pun, kalau cukup syaratnya, terus dia akan jadi ma'arid sukun. Di situlah yang kita nak kena jaga wajah-wajahnya. Nak baca qasr, nak baca tawassut, ataupun nak baca isba'. 2 ke, 4 ke, 6. Pilih antara satu. Bila dah pilih salah satu tu, kita nak kena cuba seboleh-bolehnya kita seragamkan dalam bacaan yang sama. Cuba kita seragamkan bagi sama rata. Sama je harakah tu. Kalau dah pilih qasar, qasar semua. 2 semua. Kalau pilih 4, tawassut 4 semua. Kalau pilih isba' ataupun mad, 4 harakat, 6 harakat, 6 semua. Itu perlu kepada kemahiran juga dalam kita nak seragamkan aujuhul mad, wajah-wajah mad yang mempunyai banyak pilihan. Okey, clear insya-Allah? Tak ada masalah Okey, sebab hukum ni pun tak ayat contoh begini tak banyak berulang. Tak banyak berulang. Jarang-jarang kita jumpa pun. Tapi ialah bila jumpa sekali pun kita dah kenal dan kita dah tahu kedudukan hukum ni. Okey, terus kita pergi fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun alaihim. Okey, jaga huruf kha. Kha antara huruf isti'la dan tebal. Khaufun alaihim. Okey, di sini hukum izhar halqi. Izhar halqi yang kita nak kena jelaskan nun mati yang ada pada tanwin. Fun'a.
Jangan lambat fun'a. Dia akan jadi dengung tak sengaja. Jangan kita terputus fun'a, fun'a. Dan jangan kita terlantun. Fun'a, fun'a. Fala khawfun fun'a. Itu pun nak kena jaga. Jadi dia panggil muhtarazatul izhar. Muhtarazatul izhar, perkara-perkara yang kita nak kena jaga waktu izhar. Izhar halqi, izhar syafawi, izhar qamari, izhar mutlaq. Semua jenis izhar, bila kita nak izharkannya, maka kita nak kena jaga-jaga supaya izhar itu betul-betul izhar. Maksudnya izhar itu maknanya jelas, jelas, betul-betul jelas. Apa yang kita nak kena jaga tadi? Jangan ada tempoh. Fun'a, fun'a. Bila ada tempoh tu dia seolah-olah dengung yang tak disengajakan. Jangan ada saktah. Fun'a. Fala khawfun alaihim. Dia boleh berlaku. Kadang-kadang kita nak jelaskan izhar. Kadang-kadang kita nak terangkan ain. Dia macam terberhenti seketika. Fala khawfun alaihim. Fala khawfun alaihim. Dia macam terberhenti. Macam saktah. Itu pun tak boleh. Yang ketiganya dan yang ketiga ni yang paling banyak iaitulah qalqalah. Dia terlantunnya pada hukum izhar. Fala khawfun funa na. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Semua ada qalqalah. Qalqalah yang tak jaiz, yang tak harus. Qalqalah yang tak betul. Jadi nak kena jelaskan semua. Izhar di sini sama ada syafawi ke halqi. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Jelas saja. Nun mati dan mim mati. Okey. Ayat 38 selesai. Ada apa-apa nak tambah soalan? Semua okey? Haji Sama okey, Haji Sama? Okey, Haji Cik Mat, insya-Allah. So, kadang-kadang macam Eva ni, dia ada kelompok-kelompok dia, kadang susah kita nak bezakan macam tadi. Tadi kelompok Ausat kan, Eva tu berjumpa dengan Fa, jadi kelompok Ausat jadi Sat. Kadang nak tahu bezakan dia, lepas tu nak susah sikit. Okey, maratibul ikhfa. Maksud Cik Mak tu maratibul ikhfa. Ikhfa ni dia ada martabat-martabat. Dia terbagi kepada 3 martabat. Dipanggil ikhfa haqiqi wusta, ikhfa haqiqi yang ausut tadi maknanya wusta lah. Ikhfa haqiqi sughra dan ikhfa haqiqi kubra. Dia ada sughra kubra, sughra wusta kubra juga. Maratibul ikhfa ni. Tapi bagi saya maratibul ikhfa saya pernah terangkan dulu-dulu, saya terangkan. Lepas tu saya nampak natijahnya samarah daripada kita belajar maratibul ikhfa ni bertambah sulit, bertambah susah. Macam Cik Mak sebutlah, memang susah lah. Sebab apa? Yang wusta, maratibul ikhfa wusta ni, dia ada 10 huruf. Dia ada 10 huruf, paling banyak lah. 10 huruf ni, kalau wusta dia pertengahan. Maksud pertengahan yang saya belajar dari guru-guru saya, pertengahan di sini, kita nak bahagikan dalam 2 harakat, dengung 2 harakat itu, 1 harakat kita bunyikan untuk dengung, makhraj dengung dia itulah khayshum, dan 1 harakat lagi kita dah nak kena sembunyikan ke dalam huruf fa. Itu yang susah tu. 1 harakat nak kena bagi untuk dengung, 1 harakat untuk nak bagi kepada huruf fa. Adapun a'laha 'inda at-ta' wad-dal wat-tal. Wa adnaha 'inda al-qaf wal-kaf wa awsatuha 'inda al-baqi. Itu dia punya maratibul ikhfa. Kalau a'laha paling tingginya pada 3 huruf. Ta, dal, ta. Ta, dal, ta. 3 huruf. Dan paling rendahnya pada 2 huruf. Huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf, huruf kaf. Maksud paling tinggi di sini dari segi ikhfa tu tinggi. Kalau sebutnya ikhfa tinggi, maknanya ikhfa tu lebih daripada dengung. Kalau 2 harakat, kita nak bagi macam mana ni? Kita nak bagi. Kalau macam wusta tadi, 1 harakat untuk dengung, 1 harakat untuk dekat khayshum, dengan dekat hidung, 1 harakat dah kita sembunyi masuk dalam huruf wusta, huruf fa. Dan ada 9 lagi huruf. Kalau yang paling tinggi ikhfa'nya pada huruf ta, huruf ta, huruf dal, 3 huruf ni, maksudnya ikhfa' tu tinggi. Jadi setengah harakah sahaja untuk dengung di khayshum,
1/2 harakat kita dah sembunyikan ke dalam huruf ta, huruf ta, huruf da. Jadi kalau yang huruf yang adna indal qaf wal kaf, pada huruf qaf dan kaf itu dia terbalik pula. Dia dengung dulu 1/2 harakat baru kita nak masuk ke dalam qaf dan kaf. Jadi sebenarnya nak bagikan 1/2 harakat, 1 harakat apa semua tu dia pening sangat. Sebab itu saya kata bagi kita mubtadiin, kita yang peringkat kita nak mendalam ni, kita cuba supaya tidak dipisahkan je dengung 2 harakat daripada sembunyikan ke dalam huruf ikhfa. Bila kita dah dengung dan kita dah ada standby untuk menyebutkan kelima-15 huruf ikhfa itu dah kira ikhfa dah tu. Tak kira lah 1/2 harakat ke, 1/2 harakat ke ataupun dah 1 harakat, insya-Allah yang penting jangan dipisahkan. Sebab ada juga yang baca contohnya surah An-Nas ataupun Al-Falaq kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dengung dia panjang, cantik, ada harakat tapi dia pisahkan. Min syarri baru nak sebut shin. Jadi itu dengung saja, ikhfa-nya tak ada. Dia kena min syarri. Belum habis 2 harakat, gigi putih kita dah nampak untuk nak sebutkan huruf shin. Ataupun kita nak sembuhkan, nak sembuh makhraj shin tu. Min syarri, min syarri. Itu ikhfa yang sejatilah insya-Allah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan pada huruf pada ayat 38, kita teruskan ayat yang ke-39. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Okey. Di sini apa yang menarik? Lama dah senyap belaka. Okey, sampai situ. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Sampai situ dulu. Apa yang menarik di sini? Wow jumpa wow Ustaz. Wow jumpa wow. Menarik tu. Tapi menarik bagi saya tak adalah kritikal sangat. Kafaru wa kadzabu, dia tak ada kritikal sangat, macam biasa je. Yang penting di sini dia punya tamkin di sini jangan kita sabdu masuk. Kafaru wa kadzabu. Kafaru wa kadzabu. Relax di sini jangan kita masukkan. Walaupun huruf tu ada tasyabuh, ada tamathul, ada sama-sama huruf. Waw bertemu dengan waw. Jadi jaga-jaga jangan termasuk je. Itu mungkin yang menarik gitulah. Bagi saya kalau mungkin ramai yang nampak di sini kita ada huruf zal dan zal. Ini bagi saya sangat menarik ni. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Sebenarnya ramai lagi, sebenarnya sesungguhnya ramai lagi huruf zal ni tak keluar lidah. Saya jujur di sinilah. Ramai lagi antara makhluk khalayak ramainya huruf-huruf yang kena keluar lidah ni belum sempurna keluar lidah. Hatta pelajar-pelajar ataupun kita punya peserta-peserta yang selalu bersama, bila dilepaskan, dibiarkan, tak semak, tak tegur, tak ingatkan, dia macam selesa tak keluarkan huruf, tak keluarkan lidah. Memang itu hakikat kita. The, minggu lepas saya dah sebut kan. Ini antara tugas saya mula-mula sekali bila saya jumpa dengan kumpulan Darul Ghufran, Masjid Darul Ghufran. Inilah yang saya cuba ketengahkan. Huruf-huruf kena keluar lidah. Sampai pakcik-pakcik, pak-haji dah tengok-tengok kat cermin, tengok lidah nampak tak nampak, merah tak nampak. Itu memang nak kena praktis gitulah. Ada cermin di depan, sebutkan the, kalau tak keluar lidah, tak nampak kemerahan lidah kita, memang tak sempurna. Bukan setakat tak sempurna, dia boleh berubah dan bertukar dengan huruf lain. Wallazina kazzabu wallazina kafaru wa kazzabu, itu bahaya. Bila tak keluar lidah, dia dah jadi huruf zal.
Wallazina huruf zai. Kazzabu dia jadi huruf zai. Kita tak sengaja, memang kita tak nak tukar pun huruf, tapi disebabkan kita tak keluar lidah, terus dia jadi huruf zai. Wallazina kafaru wa kazzabu. Itu hakikatnya, dan apa yang berlaku bila tak keluar lidah, dia akan bertukar huruf. Dan bila bertukar huruf tu bahaya. Dalam ayat-ayat yang kita baca boleh berubah makna. Jadi pastikan 3 huruf ni, huruf tha, titik 3, huruf zal dan huruf dha. Dha yang ada titik ni. Tak kira lah baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati sekalipun, semua nak kena keluar lidah. Semua nak kena keluar lidah supaya makhrajnya tak bertukar dengan huruf lain. Tha, thi, thu. Dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Ath, adh, adh. Ath, adh, adh. Nak kena buat latihan gitu setiap kali jumpa dalam Al-Quran. Terus kita keluar lidah supaya makhraj itu betul-betul tak bertukar dengan huruf lain. Praktis. Ustaz nak tanya boleh? Boleh. Orang yang tak ada gigi tu macam mana Ustaz berlubang? Ada tips tak Ustaz? Salah je Ustaz. Z. Tak ada. Dia kalau tak ada gigi, ganti gigi tu gusi lah. Oh, ganti gusi. Macam mana Ustaz? Tak, maksudnya kalau kita tak keluar, dia sampai ke tahap gusi, dia bunyi dalam. Saya pun masih ada lagi gigi. Saya tak nak sentuh gusi, tak boleh pula kan. Tapi katakan kalau lidah kita dia tak sentuh gusi, dia ke dalam tu, itu yang pergi kepada makhraj lain. Za, tha. Memang bagi saya rasa saya yakinlah yang kalau betul-betul tak ada gigi tu, memang gusi itulah dia punya sempadan dia. Biar melepasi gusi, bahagian gusi tu, dia akan terasa lain sikit daripada zai, sin. Sebab huruf zal kecil ni kalau tak keluar lidah, dia akan jadi huruf zai. Dia akan jadi huruf zai kan. Kalau huruf tha, kalau tak keluar lidah, dia akan jadi huruf sin. Sasisu. Kalau keluar lidah aja, thafithu. Bunyi pun dah lain. Ustaz, maksud Ustaz tahan lidah tu macam kasih cover lah, tutupkan. Ya, betul. Tutupan gigi tu lah Ustaz. Dia tutup laluan angin. Nafas kita. Kalau ada angin tu asyik salah je orang cakap. Yes. Bila padahal ada kita angin, baca sah dah keluar lidah. Tapi diorang dengar masih ada angin gitu. Sebab tu ada yang tanya saya. Macam lawak juga, dia tanya, Ustaz duk perhati ke orang baca ni tengok lidah dia? Saya kata ramai yang baca kadang-kadang tak buka pun kamera. Kan? Tak buka kamera, tapi kita boleh dengar. Kita boleh dengar bahawasanya dia memang tak keluar lidah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Saya keluar lidah tak? Tak nampak kan? Saya tutup mulut. Sekali lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Keluar. Okey, contoh yang kedua. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada tu sin. Yang dua salah Ustaz, nombor 2. Salah. Kan Yang tak perlu tengok pun, tak perlu tengok. Hajar Rafiah pun boleh rasa keluar angin tu. Fahaddis. Keluar angin je. Bila lidah kita tak sentuh gigi depan, dia tak tahan nafas, maka dia akan jadi makhraj laluan. Makhraj laluan tu yang bertukar huruf tu. Fahaddis. Banyak tu yang baca. Fahaddis. Kalau dia nak tarik lagi banyak angin keluar. Itu yang salah tu. Terang-terangannya dia dah tukar huruf tha menjadi huruf sin. Daripada tha menjadi huruf sin. Dah terang-terangnya berubah makna. Ini antara yang
kerjanya sikit je, tugasnya sikit je, keluar lidah je, tak buat itu, terus salah yang besar. Tapi nak buat macam mana? Kelemahan itu bukannya kita nak, kekurangan itu bukan yang kita cari. Kadang-kadang ada pada diri kita, cuma bila kita dah belajar begini, kita berhati-hatilah. Kita berhati-hati, ambil seriusnya. Tiga-tiga huruf ni, cubalah kita letakkan makhrajnya, tempat keluarnya, kena keluar lidah. Kalau tidak, dia akan berubah makna. Masalahnya, malam ni bersungguh-sungguh semua faham. Tapi bila tidur, bangun esok, lidah tak ke mana. Waktu baca tu lidah dah tenggelam lain dah. Memang kita betul-betul kita dah terlalu selesa dengan sebutan bahasa ibunda kita. Bila kita nak ubah sikit lidah kita nak jadi Arab sikit, macam yang ni jangan-jangan kan. Dalam bahasa Melayu tak ada pula yang nak kena keluar lidah. Tiba-tiba kita nak keluar lidah nak paksa, itu yang nak perlu kepada masa sikit lah. Perlu pada masa, usaha yang bersungguh insya-Allah. Ustaz, boleh saya cuba tak Ustaz? Boleh, boleh. Ni saya keluar lidah Ustaz Tak perlu cakap. Saya perlu cakap. Nanti kita dengar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru wa kazzabu. Okey, sekali lagi. Wallazina kafaru wa kazzabu. Okey, bagi saya jelas dia punya tertahan nafas tu, tertahan laluan angin itu ada. Maknanya lidah tu dah terkeluar. Dah terkeluar lidah tu maknanya dia tak bertukar huruf, tak menjadi huruf zai lah. Tak menjadi huruf zai. Saya selalu baca orang cakap ada angin lah Ustaz. Ada angin tu nak kena tahan lah. Nak kena tahan supaya angin tu tak berlalu. Bila kita tahan, insya-Allah dia tak bertukar dan tak berubah huruf insya-Allah. Sama-sama. Okey. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaik. Berhenti di situ. Okey, berhenti di sini. Apa yang menarik? Mula daripada biayatina ulaik. Kita ambil bahagian ni je. Malam ni kita buat macam ni pula, main kotak-kotak pula. Okey, ambil daripada biayatina ulaik. Apa menarik sini? Mak jaiz mak wajib ya Ustaz. Bagus. Itu jawapannya. Mak jaiz dengan mak wajib. Jadi bila ada mak jaiz dengan mak wajib dalam ayat yang sama, yang berdekatan, harus kita raikan di sini. Dan kita nak kena merancang nafas kita itu, jangan kita terbagi lebih kepada mak jaiz. Sedangkan mak wajib itu lebih wajib daripada jaiz. Dan keadaan ini pun keadaan yang menarik di sini, datangnya mak jaiz dulu, barunya datang mak wajib. Ini selalunya kita kurang selamat lah. Kalau datang mak wajib dulu, kadang-kadang berlaku juga. Kalau datang mak wajib dulu, baru datangnya mak jaiz, kadang-kadang boleh berlaku juga. Tapi agak selamat sikit sebab kita dah bagi yang wajib tu lebih. Bila datang mak jaiz dulu, maklumlah kita dah mula gunakan nafas kita untuk habiskan pada panjangnya mak jaiz. Sampainya mak wajib, hujung-hujung nafas. Bila hujung-hujung nafas dah tak cukup nafas untuk kita nak bagikan kepada mak wajib. Itu kekurangan yang selalu berlaku pada qari-qari'ah kita. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika dah tak ada nafas. Jadi awal-awal tu kita macam gagah lah kan. Panjang tarik dengan lagunya. Ini lagi kena. Ini lagi wajib. Yang ulaika ni langsung tak boleh kurang daripada 4 harakat. Tiba-tiba kita dah hujung-hujung nafas tu. Ulaika dah habis. Tapi kalau ulaik pun tak nak berhenti, pergi lagi bahaya. Itu nafas-nafas ikan kan, nyawa-nyawa ikan tu. Jadi minggu sudah kita dah bincang. Kita scan dulu ayat yang kita nak baca. Kalau ombak-ombak tu banyak, maknanya bahaya tu. Kalau gelombang ombak mak ni, sini pun ada, nafas yang banyak, yang nafas yang sama kita nak habiskan, kita dah kena rancang dah. Mesti kita nak kena stop mana-mana ni. Jadi bila kita stop dengan nafas yang baru, kita boleh
baca dengan selesa. Contohnya, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Boleh berhenti di sini. Wa kadzabu biayatina ulaik. Boleh berhenti di sini. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Kalau bagi orang nafas pendek, memang nak kena berhenti kerat. Kita kena cut begitu cantiknya bacaan kita. Tapi bagi nafas yang panjang, boleh kita sambung. Wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Mak jaiz kita boleh baca 4-5. Mak wajib kita boleh baca 4-5 dalam keadaan wasal. Tapi kalau mak jaiz ni kita dah buat 5, kalau boleh mak wajib jangan kurang daripada 5. Sebab mak wajib lagi kuat kan. Jadi kalau mak wajib, mak jaiz kita buat 4 harakat, tak salah kita nak buat mak wajib ini 4 harakat juga. Tapi kalau kita mampu, buatlah mak wajib ni 5 harakat. Ini antara susunan dia punya maratibul mudud. Kedudukan martabat-martabat mad ni, mak wajib lebih kuat dari mak jaiz. Jadi apa yang menarik di sini yang saya nak sampaikan malam ni, iaitulah bila ada mak jaiz, jangan kita panjangkan lebih nafas kita sampai mak wajib itu tak cukup pun 4 harakat. Haula, perkataan haula banyak berlaku dalam surah Al-Kahfi. Haulai. Ha tu mak jaiz, la itu mak wajib. Jadi kalau kita panjang haulai kita dah la tu dah kurang daripada 4 harakat, maka terang dan bersuluhnya salah mad kita. Ashabun nar. Okey. Kalau kita nak bincang nar di sini panjang 2, 4, 6. Mad arid lisukun. Ra di sini tebal kan nipis? Tebal Ustaz. Tebal. Sebabnya? Sebelumnya tu baris atas nun tu kan? Okey, sebelumnya baris atas. Nar. Okey, tebalnya isyarat kepada ra tu muncul mulut sikit. Nar. Dan kurangkan sifat takrir. Nar. Itu yang tak nak. Takrir, sifat takrir yang berlebihan, itu tak nak pada huruf ra yang al-mauquf alaiha ataupun ra as-sakinah. Ra yang diwakafkan ke atasnya ataupun ra yang berbaris mati. Kita jaga supaya sifat takrir itu tak berlebihan. Getaran. Sifat takrir itu getaran, gegaran pada lidah kita tu jangan berlaku lebih. Sebab ada qari-qari'ah kita ada yang terlebih. Nar. Nar. Tak perlu kita nak tarik lebih. Nar. Isyarat kepada ra tu tebal cukup untuk ra mufakhamah di sini. Hum fiha khalidun. Okey, sama juga. Akhir ayat ini khalidun. Nun tu sekadar mati saja. Jangan ada sambung panjangnya ataupun terlantunnya makhraj nun. Khalidun. Khalidun. Bila kita tarik lebih tu seolah-olah kita tambah sabdu di situ. Itu pun tak nak. Khalidun. Kita cutkan bacaan di situ. Okey, masa agak ada sikit lagi. Semua saya nak sebut, saya nak ada point di sini yang kita nak baca pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-40. Tak perlu kita habis pun tak apa sebab masa kita ada sikit lagi. Okey. Ya Bani Israel. Ayat Ya Bani Israel ni banyak berulang dalam Al-Quran. Kita nak kena jaga-jaga sebab di sini pun sama juga macam tadi. Ya Bani, mak jaiz. Isra mad wajib. Jadi kita nak kena jaga di sini cara kita nak nak mad tu jangan terpanjang sangat ni sampai il tu kurang. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
Okey, kalau berhenti di sini Kalau berhenti di sini. Kita buat kotak sampai sini. Okey. Haji Haja qari-qariah kita nak ibtidak balik. Ini bab ibtidak Kita nak ibtidak balik, nak mula balik, kita nak ambil mana? Okey, saya bagi contoh. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Okey, waqaf di situ. Nak patah balik ambil mana? Uzkuru, Ustaz. An'amtu, Ustaz. An'amtu. Lagi? Uzkuru, Ustaz. Okey, Cik Mat ambil uzkuru. Nanti saya tanya satu-satu nanti. Kenapa pilih uzkuru? Kenapa an'amtu? Dia dapat allati. Wah, ada suara daripada jauh. Allati. Ini menarik ni. Kenapa allati ni? Ini yang saya target ni sebenarnya. Timbul pula allati tu. Cik Mat dah lari. Dah pergi mana Cik Mat ni? Okey. Kita dah dapat ada 3 jawapan. Uzkuru 1, allati 1, an'amtu 1. Okey, kita mula dengan yang paling dekat. An'amtu. Kenapa mula an'amtu? Dia dua huruf saja, Ustaz, tak lebih-lebih. 2 huruf, 2 perkataan maksudnya. Perkataan. 2 perkataan. Okey, kalau Haja kira perkataan mungkin kurang selamat lah. Tapi lagi selamat daripada terus baca. An'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi. Okey, dalam wa aufu bi'ahdi ini insya-Allah tak ada masalah sangat, tapi eloknya patah balik itu lagi selamat lah. Lagi selamat. Cuma dari segi ibtidak yang sempurna ni, dia nak kena tengok makna juga sebenarnya. Sebenarnya memang makna ni makna yang sangat-sangat mencabar kepada kita lah. Kalau kita nak cari makna ni, kita nak faham makna lagi, nak cari hukum tajwid, sangat-sangat mencabar. Okey, soalan saya kepada yang memilih allati tu, kenapa mula pilih allati? Nanti trip pergi Perak boleh jawab, Ustaz. Satu bas ke? Okey. Okey, allati sebenarnya boleh kita mulakan. Tapi kalau kita tengok terjemahan allati, kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, dia akan jadi makna yang kan? Ni'matiyallati an'amtu. Ni'matiyallati, nikmat aku, maknanya nikmat Allah, allati yang an'amtu alaikum, yang aku nikmatkan, aku beri nikmat kepada kamu, ke atas kamu. Jadi kalau yang tu dipanggil sifat mausuf tu, sebenarnya kalau boleh kita tak nak pisahkan yang tu dengan ayat yang sebelumnya. Dalam keadaan emergency boleh kita mulakan bila patah balik itu dah cantik dah daripada kita terus pergi. Tapi kalau yang kita nak pisahkan dengan perkataan yang sebelumnya, dia akan macam ayat itu dah akan, makna tu dia akan lari sikit, dia akan terpisah sikitlah. Nikmat-nikmat aku yang aku nikmati ataupun aku berikan ke atas kamu, wahai Bani Israel. Jadi allazi, allati, allai, allati, allazina, allazi saja. Itu memang dia ada sifat mausuf, ada sifat dia nak menyifatkan yang apa tu dia nak kena ada hubung rapat. Okey, soalan kepada Cik Mat, kenapa mula uzkuru? Dia fi'il, Ustaz. Dia jadi uzkuru ni, uzkuru macam ingatlah kamu. Jadi dekat dia punya ayat. Fi'il tu apa? Fi'il tu apa? Kata perbuatan. Kata kerja atau kata perbuatan. Ini jawapan yang agak jauh sikit lah. Okey. Bagi saya mencadangkan kita mulakan dengan kata kerja itu memang sesuai. Tapi nanti Haja sebut an'amtu pun kata kerja juga. An'amtu saya kata kerja juga. Tapi an'amtu yang dekat tu boleh bagi nafas yang pendek. Tapi kalau nak lengkapkan makna, memang uzkuru itu lagi lengkap. Satu ayat yang penuh. Uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Uzkuru di sini memang antara yang terbaik bagi orang nafas yang panjang. Boleh ambil uzkuru.
Bagi Ustaz, nafas yang pasal pendek. ada hamzah wasal Ustaz. Takut salah terbaca, kena baca izke, uzke. Jadi lebih selamat jangan ambil yang ada hamzah wasal. Ustaz kan dah cakap bukan sembarang ambil Ustaz, tak boleh. Ya, betul. Ya, kalau aja ambil jalan langkah-langkah berjaga gitu selamatlah. Selamat, tapi bukannya langkah yang terbaik, tapi baik. Jadi an'am tu dah tak confuse, takkan nak baca in'am tu pula kan. Un'am tu dah terang-terang bagi atas. Okey, saya terangkan tadi. An'amtu alaikum bagi nafas yang pendek memang cantik dah. An'amtu alaikum, nikmat-nikmat yang aku berikan ke atas kamu wahai Bani Israel. Dah boleh dah mana tu. Tapi ambil daripada allati, maknanya kita dah patah balik itu dah cantik juga. Maknanya yang mana sebenarnya kita dah baca dah. Jadi kita patah balik yang mana pun boleh juga. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah beri nikmat ke atas kamu wahai Bani Israel. Tapi Cik Mat dah patah balik jauh tu, uzkuru ni'mati allati, maknanya dia nak takkidul makna. Bila dia ulang sekali lagi, dia nak menguatkan lagi wahai Bani Israel. Bani Israel, maknanya ini peringatan, satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah segala nikmat, pemberian Allah, anugerah Allah, pinjaman Allah kepada kamu wahai Bani Israel. Wa aufu bi'ahdi, dan tunaikan segala janji-janji. Jangan melakukan zalim, jangan melakukan keganasan, jangan melakukan ingkar nikmat-nikmat Allah ini. Nikmat Allah berikan kepada kamu wahai Bani Israel. Yang maksudkan Bani Israel sekarang ni orang-orang Yahudi lah. Jadi jangan kamu balas dengan nikmat yang Allah bagi itu dengan kufurnya, dengan ilhadnya, dengan mengingkarkan, dengan membalas dengan balasan yang jahatnya. Apa yang berlaku sekarang ini, itulah buktinya. Ayat ini sangat-sangat dituju kepada kaum Bani Israel, kaum-kaum Yahudi yang mana tak ikut ajaran Nabi Musa yang dibawa kepada mereka. Mereka banyak, sebahagian besar dalam surah Al-Baqarah ini ditujukan khasnya untuk orang-orang Yahudi. Kalau kita tengok terjemahan dan tafsirnya, memang berat sangat kaum Yahudi daripada dulu lagi. Mereka sangat-sangat melanggar segala hukum-hukum dan melanggar segala perintah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita berhenti di sini, masya-Allah, untuk malam ini. Ustaz, boleh tanya sikit ni? Ya. Ustaz, boleh tak kita cakap dia taukid tak? Ayat taukid. Ya, betul. At-taukid tu maknanya bila kita ulang tu untuk nak mentaukidkan. Taukid tu maknanya kita nak takkidul makna, kita nak menguatkan lagi makna dengan at-tikrar. At-tikrar yufidut taukid ataupun yufidut takkid. Mengulang-ulangkan itu memberi makna lebih bersungguh lagi. Betul. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah tu satu tambahan daripada Cik Mat kita, masya-Allah. Terima kasih untuk malam ni, masya-Allah, yang hadir bersama, bersabar mendengar perkongsian dan juga al-mudakhalat, yang maknanya tambah-tambah daripada peserta-peserta kita. Mudah-mudahan insya-Allah bertambah lagi ilmu, bertambah lagi jelas kita punya faham kita, hubungan kita, silah kita, hubungan kita dengan Al-Quran, dengan cara tajwid ni, insya-Allah mungkin kita ada kaitan lain lagi untuk kita senantiasa bersama Al-Quran. Jazakumullah khair jazak untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas-kelas akan datang. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan salihan wa imanan sadiqa wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min 'ainin la tadma'u min du'a'in la yustajabu lahu bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin. Dammir a'da'aka a'da' ad-din la siyama al-kuffar al-musta'mirin al-ghasibin min al-yahud al-zalimin al-haqidin. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا منتقم ويا جبار يا قوي يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih Haji Abdul Rahman. InsyaAllah orang Melaka pun ada, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Ini hari wanita muslimah man of the match. Woman of the match lah. Woman okey, Woman of the alhamdulillah. match. Kita punya pelajar cemerlang pun ada tau, dia sembunyi je. Ya, dia sembunyi di belakang gunung ni, boleh sembunyi. Dia kasi Chan.